音器模式。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syekh Tuan Guru Haji Mari Kiai Haji Abdullah Fauzi rahimahullahu ta'ala, bayanu ad'iyatil harfi, ay hadha bayanu ad'iyatil harfi. Bermula ini ialah suatu penerangan berkaitan doa-doa untuk bersetubuh. Qala ta'ala, ay qala Allah ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah ta'ala, wa qaddimu li anfusikum al-ayata, ay iqra' al-ayata, ay qaddimu situ, qaddimu, memulailah ia oleh engkau, maf'ul bih ma barang, yudkharu lakum, yang tersedia akan barang, lakum bagi engkau. Apa yang ma tu? Mendahulukan akan barang yang tersedia bagi engkau tu. Apa barang tu? Minas sawabi, daripada pahala. Contoh, katasmiyati, seperti membaca bismillah, indal jima'i, dan ketika jima', ataf wa talabil waladi, dan ketika menuntut akan anak. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa qaddimu li anfusikum, ay qaddimu ma yudkharu lakum minas thawab, iaitu sebelum kita pergi jima' tu, mestilah kita mendahului perkara-perkara yang kita dapat pahala dengannya. Iaitu apa dia? Iaitu membaca bismillah ketika jima', yakni sebelum daripada masuk zakar, ataupun ketika inda idkhaliz zakar. Ruwiya, diriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan, anna qala, ay qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata apa dia? Man qala bismillah, barang siapa yang berkata ia barang siapa, maqulu qaul, bismillah, akan bismillah, indal jima'i, ketika bersetubuh, fa atahu waladun, maka mendatangi akan dia, akan man itu, oleh seorang anak,
falahu maka baginya bagi anak tersebut mubtada muakhar hasanatun beberapa bagai kebaikan bi'adadi anfasi dzalikal waladi dengan sebilang-bilang nafas-nafas demikian anak wa adani aqibihi dan sebilangan keturunan-keturunannya anak ila yaumil qiyamati sehinggalah hari kiamat. Nah, cek baliklah status hadis ni. Hadis sahih ke hasan ke dhaif. Nak katanya ialah kelebihan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika bersetubuh. Bukan dari sudut yang sahih, kalau dari sudut hadis sahihnya dapat mengelakkan diri daripada syaitan dan iblis ketika bersetubuh bersama isteri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bermula sabda Nabi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisaihim, bermula orang yang paling baik di kalangan kalian ialah khabar orang yang paling baik dalam kalangan kalian linisaihim bagi isteri-isteri kalian. Al-haditha ay iqra al-haditha ila akhirih. Jadi orang yang terbaik ialah apa dia? Orang yang buat baik pada isteri. Maksudnya kalau orang yang buat jahat pada isteri, orang yang teruk. Sebab tu kita kata kalau sampai isteri tu sampai minta cerai, mana teruk sungguh isteri tu. Mana teruk sungguh laki tu. Kalau isteri tu jenis baik, kemudian dia minta cerai sebab benci pada suami dia, teruk sungguh lah suami tu. Tu Jadi nak tahu kita ni baik ke tak, nanti kalau dah beristeri, tengok isteri kata kita ni baik ke tak. Bukan kita sendiri mengakui kita sendiri baik. Kata musannif, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau seperti mana barang yang telah menyebut telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li ba'dihim, dan bagi sebahagian mereka itu ulama, fiha padanya ada apa? Tartibun ajibun. Padanya fiha, semua fiha ke fiha tartibun ajibun. Fiha nak kembali pada mana? Kalau fihi fil jima' ataupun fil harfi, ataupun kita kembali kepada ad'iyatil harfi lah. Padanya pada doa-doa jima' itu ada tartibun, sifat ajibun, tertib yang ajib, yang agak menakjubkan. Dia sekali akan bagi tahu ni baca jelah ni doa-doa start daripada kita sentuh ni baca apa. Doa ni semua adalah hati belaka, bukan lafaz kot zahir. Kata musannif rahimahullahu taala, idza arada, apabila berkehendaklah, wa huwa, dan bermula dia tartibun ajib itu khabar anna rajula, apabila seorang laki, khabar anna, idza arada, apabila berkehendak ia laki, maf'ulun bih, ayu jami'a, bahawa berjima ia laki-laki itu zaujatahu zaujatar rajul, akan isterinya isteri laki-laki, yang bagi jawab idza, nescaya seyogianya ayakula ta'wil masdar fa'il yang bagi, bahawa berkata ia seorang laki-laki tadi awalan ay fil awwali, pada awalnya, assalamu alaikum ya babar rahman. Ni kena isteri kena tahu. Hari isteri kita kata assalamu alaikum ya babar rahman, nak tak apa pula abang ya babar rahman tu pula dah tak belajar. Jadi assalamu alaikum sebelum sentuh ni mana masuk bilik, assalamu alaikum ya babar rahman. Fataqulu zaujatuhu, maka berkatalah ia oleh isterinya, isteri lelaki itu, mujibatan, hal keadaan menjawab, hal bagi zaujah, hal keadaan menjawab, lahu baginya, bagi suami, wa alaikumussalamu ya sayyidal amin. Ya babar rahman, wahai pintu rahman, ini ya sayyidal amin, wahai penghulu orang yang amanah, amin. Fayakhudhu yadaiha, maka mengambillah ia laki-laki yadaiha, akan dua tangannya isteri, wa yaqulu, dan berkata ia ni ketika kita sentuh tangan isteri, kata raditu billahi rabba, aku redha dengan Allah itu Tuhanku, akan Tuhanku. Thumma yaghmiru, kemudian meraba ia laki-laki thadiyaiha, akan dua payudaranya isteri, wa yaqulu, dan berkata ia suami. Ini ketika meramah payudara, baca ni selawat saja,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dia doa pendek-pendek. Jadi ingat gitu ya. Jadi kita bolehlah murajaah ni sebelum akad nikah esok. Ni. Thumma kemudian yuqabbilu nasiyatiha, kemudian mengkucup ia seorang laki-laki akan ubun-ubunnya ubun-ubun isteri. Qailan hal keadaan hal bagi dhamir mustatir yuqabbilu. Hal keadaan berkata ia laki-laki ya latif ya latif ya latifu, wahai Allah Taala yang maha lembut. Allahu nurun, Allah itu nur, ala nurin atas nur, syahidan nura, telah menyaksilah oleh nur itu akan nur itu ala man yasha, atas orang yang kehendakinya. Thumma kemudian ba'da dhalika taqbil nasiyatiha, selepas daripada mencium ubun-ubunnya itu, yamilu apa dia panggil apa belok lah, yamilu mengiring, apa dia panggil, mengiringkan, mengiringkan ia seorang laki-laki itu ra'saha akan kepala isteri itu ilal janibil aisari, kepada belah, kepada bahagian ataupun kepada bahagian kiri. Mana untuk apa ni? Mana bila kali bahagian kiri, makna belah kanan tu untuk kita kucuk lah. Kanan pipi tu untuk kita kucuk lah. Bila kali belah kanan, bila kali belah kiri, mana kanan tu terzahir. Wa yaqulu la berkata ya fi sam'ika, kata gini, fi sam'ika Allahu sami'un. Muqabbilan, dalam keadaan kata begitu tu dalam hati, dalam keadaan mencium. Wa nafikhan, dan meniup udhunaha akan telinga isteri, al-yumna yang kanan. Nafqan maf'ul mutlaq, akan sebagai tiup, yasiran yang ringan saja, bukan gitu. Yang tiupan hangat tu, gitu, tiupan hangat tu. Jadi baca ni fi sam'ikallahu sami'un. Tu. Ketika kita nak cium telinga dia tu, bila kita iringkan kepala dia belah kiri, maka belah kanan lah kita cium. Begitu juga belah kiri, dia kata wa yaqulu ma dzukira, dan berkatalah akan barang yang tersebut, akan dia akan barang fi udhuniha, pada telinganya isteri, al-yusra yang kanan, yang kiri. Kadzalika, demikian juga, iaitu fi sam'ikallahu sami'un. Thumma kemudian yuqabbilu, mencium ia suami, ainaiha, akan dua mata isterinya, sifat al-yumna yang kanan, fal yusra kemudian kiri. Jadi apa-apa pun utama hak kanan dulu. Telinga pun kanan, lepas tu bahu kiri, tangan pun kanan, kalau tu kiri, kemudian mata pun kanan, lepas tu kiri. Ramah payudara pun sama juga, kanan lepas tu kiri. Tu. Qailan, hal keadaan berkata ya Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kalau ada ayat Quran, baca hati tidak masalah. Kalau berlafaz saja perlu niat zikir. Thumma kemudian yuqabbilu, mencium ia suami, khaddaiha, akan dua pipinya, al-yumna yang kanan. Bila dia iring kepala belah kiri, maka terzahirlah tangan telinga kanan dan juga pipi kanan. Fal yusra kemudian kiri, yaqulu berkata ya karimu ya rahmanu ya rahimu ya Allah. Tu dalam kitab nafqah batin pun ada ni. Thumma kemudian yuqabbilu, mencium ia laki-laki, anfaha, akan hidung perempuan. Qailan, dalam keadaan berkata inda zalika taqbil, ketika demikian mencium tu, dia kata farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Ni suami ni. Thumma kemudian yuqabbilu, mencium ia isteri, suami, katafaha, akan bahu isteri, ya wa yaqulu, dan berkata ia suami, ya rahmanu dunya, ya rahmanu, bukan rahmana, ya rahmanud dunya, ya isim alam mabni ala dhammi, ya rahimu al-akhirat, ya rahimul akhirati, wahai Tuhan yang maha penyayang di dunia dan di akhirat. Thumma kemudian yuqabbilu, mencium ia lelaki tersebut, raqabataha, akan tekuknya isteri, wa yaqulu, berkata ya Allahu nurus samawati wal ard. Thumma yuqabbilu, kemudian mencium ia suami, dhaqanaha, akan dagu isteri, wa yaqulu, berkata ya nuru habibil iman min ibadikas salihin, nuru habibil iman min ibadikas salihin.
Thumma kemudian yuqabbilu mencium ia suami rahataiha, akan dua tapak tangannya suami isteri, al-yumna kanan dulu, fal yusra kemudian kiri. Ini dia panggil apa ni? Litarti wa ta'qib. Mengaji semalam mesti segera. Qailan dalam keadaan hal, berkata ia suami itu inda zalika taqbil, ketika mencium tu katalah hati ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Thumma kemudian yuqabbilu mencium ia isteri suami akan ma barang baina ay ma thabata barang yang telah sabit ia barang baina thadiyaiha, antara dua tetek dia ataupun dua payudaranya isteri tu, mana tengah-tengah dada tu. Wa yaqulu, berkata ia wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kalau perempuan alaiki lah, wa alqaitu, dan menjumpai oleh aku, alaiki atas engkau, mahabbatan akan mahabbah, minni daripada aku. Thumma kemudian yuqabbilu mencium ia laki-laki, sadraha akan dadanya isteri al-yusra yang kanan, yang kiri, bihidha, tapi bukan yang kat tetek tu dak, bihidhahi qalbiha, dengan bertentangan dengan hati perempuan, mana bawah sikit pada payudara tu. Situ cium, situ belah kanan, belah kiri, sebab situlah jantungnya. Wa yaqulu, dan berkatanya ya laki-laki itu, ya hayyu ya qayyum. Thumma kemudian lepas tu yujami'uha, berjimaklah ia suami akan isteri. Tu tartibun azim, tertib yang salah satu tertib lah dari sudut bercium tu. Habis. Bayanu asrari khilqatil abkari, ay hadha bayanu asrari khilqatil abkari. Bermula ini keterangan rahsia-rahsia kejadian anak-anak dara perempuan. Qala ahlul firasah, apa yang dia sebut ni semua dalam Hasyiah al-Bijirmi 'ala al-Iqna', semua ada. Dia panggil ahlul khibrah punya, ahlul firasah. Qala ahlul firasati, telah berkatalah oleh ahlul firasah, ahlul firasat, wal khabari, dan ahlul khibrah, bin nisa'i, yang berkaitan dengan perempuan. Idza kana famul mar'ati wasi'an, apabila adalah mulut perempuan itu luah, mulut perempuan itu luah, kana maka adalah farjul mar'ah juga wasi'an, luah juga. Ini dari sudut farah saja. Penting ke tak, wallahu a'lam, tahu orang tu. Kalau dia rasa penting, dia tengok tu. Tengok mulut dia biasanya. Idza kana saghiran, apabila adalah ia mulutnya itu kecil. Tadi luah ni kecil pula. Kana farjuha, niscaya adalah farah isteri itu, khabar saghiran, kecil juga, tapi dayyiqan, sifat yang sempit ia farah tersebut. Farah tu kecil lagi sempit. Farah tu kecil lagi sempit. Tengok ya. Sebab tu kalau orang pakai burdah tu penting, ya, supaya dia tu tidak terbuka ataupun membukakan dia punya muka dia tu kepada orang yang bukan orang yang nak menikah dengan dia. Terjagalah sikit. Kalau dia tu bukan ahli, kalau dia tu ahli firasah, dia boleh tengok tu. Qala min bahri tawili, telah berkatalah syair daripada bahar tawil. Bahar tawil je nak fu'ulun mafa'ilun idza dha qafamul bak, idza dha qafamul bik ridaqat furujuha wa kana lifamiha syi'arun lifarjiha. Idza dhaqa, apabila sempitlah oleh mulut anak dara tersebut, dhaqat farjuha, begitu juga sempitlah oleh farah-farahnya anak dara tu. Wa kana lifamiha syi'arun, dan adalah pada mulutnya perempuan tu ada syiar, tanda lifarjiha, bagi farahnya farah perempuan. Jadi tengok perempuan punya mulut. Itu yang melibatkan farahnya. Farah ajalah, tak ada apa dah. Ni dalam kitab Hasyiah al-Bijirmi. Jadi kena nak rak kitab ni, rak Bijirmi dulu, baru tu. Wa in kanat syafataha, dan jika adalah dua bibir perempuan tersebut ghalidhataini, tebal bibir dia, maka kana syufraha, maka adalah dua bibir farah tu ghalidhaini, juga tebal. Dia tengok mulut. Wa in kanata raqiqataini, dan jika adalah dua bibir perempuan itu tidak tebal, nipis, kana niscaya adalah kedua bibir farah tu raqiqaini, juga nipis juga, tidak tebal.
Wa in kanatis sufla raqiqatan, dan jikalau adalah bibir bawah itu raqiqah, tebal, hak atas tebal, hak bawah nipis, raqiqatan nipis, kana farjuha, niscaya adalah farahnya farah perempuan tu saghiran, kecil. Di atas besar ataupun tebal, di bawah nipis sikit. Maka itu menunjukkan farahnya kecil. Wa in kana famul mar'ati syadidal humrati, dan jikalau adalah mulut perempuan itu betul-betul merah, kana farjuha, maka adalah farahnya farah perempuan itu jaffan 'anir rutubati, itu basah daripada air keputihan, rutubah, keputihan dia banyak. Kalau merah sangat-sangat perempuan punya mulut tu, tengok. Wa in kanat hadba al-anfi, dan jikalau adalah ia perempuan tu mempunyai hidung yang tidak mancung. Hadba mana kepek, tidak mancung. Kepek itu. Fahiyah, maka bermula dia perempuan tersebut qalilatul gharadi fi nikahi, sedikit tujuan dia untuk nikah. Dia tak mau menikah sangat, nikah paksa. Jadi tidak mancung. Wa in kana ma wara'aha hasanan fa innaha syadidur rughbati fi nikahi, dan jikalau adalah barang yakni anggota wara'aha, yang di belakangnya anggota perempuan tu, yakni belakang punggung dan juga belakang badan tu, hasanan, kalau cantik, fa innaha, maka sesungguhnya perempuan tu khabar tak ada. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan tu syadidur rughbati, kuat dia punya kemahuannya fin nikahi, dalam nikah. Nak tahu cantik macam mana? Utuh orang lah, cantik ke tak, molek ke tak tubuh dia ni. Kerana kita kata dah, perempuan ni macam kita nak beli barang lah, dia kena tengok cantik, beli, tak cantik tak beli. Sama juga buat nikah. Itu syadidur rughbah fin nikah. Kalau cantik molek belakang tu, makna dia tu ada kemahuan yang tinggi untuk nikah. Wa in kana belakang, bahagian badan belakang. Wa in kanat tawilataz zaqani, dan jikalau adalah ia perempuan itu ada dagu yang panjang, idhafat sifat pada mausuf, dagu yang panjang bukan panjang macam tu dah, panjang tak pendek lah, macam ni pendek. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan tu fatihatal farji, terbukalah farahnya itu, qalilatas sya'ri, dan sedikitlah bulunya di farah tu. Sedikit bulu. Itu kalau dagu panjang. Wa in kanat saghiratal hajibi, dan jika adalah ia perempuan itu mempunyai kening yang tidak tebal, fa innaha, maka sesungguhnya perempuan itu ghamidatun, dalam ghamidatul farji, iaitu memiliki parah yang dalam. Dalam, kedalaman tu dalam sungguh parah dia tu. Tak kecil, mana dalam, tidak cetek. Jadi kening boleh tengok dah. Tu. Kini kening yang tipis. Wa in kanat kabiratan, dan jika adalah ia perempuan tu kabiratal wajhi, ada mempunyai muka yang besar, muka yang luas besar. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sederhana. Ghalidhatal dhafairi, lagi pula leher yang tebal besar juga. Dah lah muka besar, mana lebar lebar, leher pun lebar. Dalla dhalika, menunjuklah dhalikal mazkur, oleh demikian itu, ala saghiril ajizati, atas kecil pantatnya, punggung seorang. Ni kalau dia kurus lah, kalau dia besar je tak ada apa. Sebab apa dia pantat sini? Sebab kita tak ada nak tengok pantat dia, jadi kita boleh tahu, dengan ni tanda-tanda hak ni kita tahu. Ni ahli khibrah bagi tahu. Wa kabiril farji, dan juga mempunyai parah yang besar, tapi kecil pantat, tapi parah dia besar. Wa dhiqihi, dan sempitnya farah tersebut. Sempitnya farah tersebut. Bila sempit ni makna kalau besar zakar tak diterima lah. Wa idza kathura syahmu zahiri qidamiha wa badaniha, dan apabila banyaklah lemak zahir
tapak kakinya perempuan dan badannya perempuan. Jadi gemuk. Jadi gemuk lemuk ni. Azuma farjuha, nisya besarlah juga oleh farahnya perempuan. Wa kanat, dan adalah ia perempuan tadi makhtubatan inda zawjiha, dipinangkan akan dia akan perempuan tersebut di sisi suaminya, suami perempuan tersebut. Kalau terjemah dia tulis apa? Tak ada? Tak ada pula. Wa kanat, adalah ia perempuan tersebut makhtubatan, dipinang akan dia akan perempuan tersebut di sisi suaminya, suami perempuan tersebut. Okey. Wa idza kanat nati atas saqaini, jikalau adalah perempuan tersebut mempunyai dua betih yang kerah. Dua betih yang kerah fi sulbati. Dua betih yang kerah fi sulbah, kerah terus kerah semua ni, sulbah kerah. Fa innaha, maka sesungguhnya yang perempuan tu syadidatus syahwati, kuat syahwat dia. Hak ni macam mana? Kita hantar utusan kalau nak tahu sangat. Jenis kerah kau, jenis lembut. Jenis keting ni tu. La sabra laha lil mar'atu 'anil jima'i, tak sabar sama sekali baginya daripada jima'. Nak jima' semua kuat syahwat dia. Payah ni. Tu. Wa in kanat 'ainuha, dan jikalau adalah matanya perempuan tersebut kahilatan kabiratan. Kabiratan, jikalau adalah perempuan tersebut matanya kahilatan bercelak, kabiratan yang lebar. Mana lebar celakan dia. Kalau bercelak tu lebar, fa innaha, maka sesungguhnya perempuan tu ya dulu menunjuk ya al-madhkur ala dhiqir rahimi, atas kecil rahimnya, wa saghiril ajizati, dan kecil pantatnya, ma'a azmil katifi, serta besar pundaknya. Pundak ini bahu. Yadullani, menunjuklah oleh kedua-duanya nyadhiqur rahim apa ni, wasaghir tu terbalik, sini terbalik ni, wasaghirul ajizati. Menunjuklah kedua-duanya, iaitu besar katif dia, pundak dia besar, lagi pula kecil dia punya ajizah itu, menunjukkan ala azmil farji, atas besar farahnya. Dah sepik, kecil patah, besar farah. Sepik tapi besar. Tu. Sepik ni nisbah tak boleh masuk hak besar. Aizam ni makna besar, luas besar farah tu, tapi dia punya mulut tu kecil. Mulut rahim tu kecil. Habis. Tu dari sudut intaha al-bijirmi. Intaha al-bijirmi. Kalau bijirmi ada lagi tu. Ada satu lagi, bila mata dia sangat hitam lagi besar, maka hal ini menunjukkan pada syahwatnya yang berkobar-kobar, dan sempit rahim juga kecil farahnya. Mata yang terlalu hitam. Matanya itu sangat hitam, yang bola hitam tu lah. Lagi pula besar mata hitam tu, maka menunjukkan syahwat dia berkobar-kobar, dan sempit rahim juga kecil rahimnya, juga kecil farahnya. Sebab itulah dilarang oleh syarak untuk berjumpa dengan perempuan tanpa hajat. Kerana ni benda firasah ni orang boleh tahu, kalau orang tahu. Nafisatun, ai hadhihi nafisatun, bermula ini satu benda yang nafisah, mahal. Qala al-hukama'u, telah berkata oleh orang cerdik pandai, man wajada fil mar'ati 'asharata awsafin, barang siapa yang mendapati ia barang siapa pada seorang perempuan itu 10 sifat ni, fala yanbaghi akhdhul mar'ah, maka janganlah, tidak haruslah, tidak seyogianya fa'il oleh mengambilnya isteri. Yang ini mengambil lelaki perempuan tersebut menjadi isteri, jangan menjadikan dia tu isteri. Apa dia? Ahadul 'asharah, bermula salah satu daripada 10, kaunuha, keadaannya perempuan tu qasiratal qamati, pendek tubuh dia, pendek sangat. Ni disebut dalam kitab i'anatut talibin, sebut juga ni i'anatut talibin. Jangan pilih orang yang paling pendek sangat. Pendek apa, yang pendek lajuk. Al-thani, dan yang kedua, kaunul mar'ah, keadaan perempuan itu qasiratas sya'ri. Tu
Qasiratas sya'ri, orang yang pendek rambutnya. Ni kena tengok kena hantar orang nak tahu rambut panjang atau pendek. Jadi dari sudut rambutnya, perempuan sekiranya menyimpan rambut sepanjang-panjangnya terlebih dahulu. Panjang tak kat mana? Sampai ke pinggul, tu paling afdal. Pinggul belakang, sampai ke belakang tu. Lepas tu bila dah bersuami, kalau suami nak potong ke apa, nak bagi pendek, serahlah ke dia. Tu dia panggil rambut isteri Nabi SAW gitu. Selepas Nabi SAW wafat, mereka potong pendek. Sebab tak ada manfaat dah untuk Nabi SAW. Dan mereka pun tak nak kahwin lagi dah. Jadi simpanlah rambut panjang-panjang untuk perempuan. Cantikkan rambut. Itu mahkota perempuan. Tu mahkota perempuan pada rambutnya. Al-thalithu, dan yang ketiganya, rafi'atal jasadi, yang terlalu tinggi jasadnya, tinggi sangat, tinggi lajak. Bahkan kita dituntut orang lelaki menyuruh untuk pilih orang perempuan yang tak tinggi daripada kita sangat, tidak tinggi daripada kita. Dituntut untuk kita memilih perempuan yang tidak terlebih tinggi daripada kita. Maknanya sama ataupun bawah daripada kita. Itu yang dituntut. Ar-rabi'u, yang keempatnya, salitatal lisani, iaitu mempunyai lidah yang cerewet. Banyak pokpek. Sakit. Jangan pilihlah. Sakit, boleh sakit, tapi boleh jadi wali, tapi sakitlah kena adaknya. Tambah kita ni pula, kita nak mengaji, nak apa, payah. Ada saja tak kena. Tak boleh jadi. Al-khamisu, ni nak tahu, orang tengah kena tahu. Sebab tu kita kena hantar orang tengah, jangan tahu ambil je. Mentang cantik ambil lalu, tak tahu perangai dia lagu mana, perangai hantu dia. Kena cari orang tengah, kena ambil tahu soal siasat. Tu ke ada apa yang aku tengok ni. Al-khamisu, bermula yang kelima, kaunuha, keadaannya perempuan tu munqati'atal auladi, terputus anak, yakni mandul. Mandul memang tak digalakkan untuk nikah lah, sebab kita disuruh untuk banyak anak. Ni dari sudut anjuran saja. Kalau alang-alang menyulut perkasam, ia sampai kepada dengan cinta melebihi segala-galanya, silalah. As-sadisu, bermula yang keenam, kaunuha, keadaannya perempuan tu indaha, di sisi perempuan tu inadun, suka menentang. Keadaannya passion, suka melawan. Jangan suka melawan semua. Hari kita cakap ada saja balasannya. Bahaya. Dalam kitab Muhimmah, dalam kitab Syarah Uqudul Jain disebut dah, ada isteri kat atas suaminya, bila suami cakap, diam. Bila suami marah, diam. Boleh hamah tu. Payah. Boleh hamah hak tu pun dah wali dah rasanya. Tapi hak jadi hakikatnya tak ada nak cakap lagi, potong dah. Bila cakap, lawan pula. Macam mana? Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, as-sabi'u, bermula yang ketujuh, kaunuha, keadaan perempuan itu musrifatan, mubadziratan, dalam keadaan berlebih-lebih dalam membazir. Musrifah sama juga membazir. Bazir duit. Perempuan yang baik ialah perempuan yang sangat berjimat cermat. Tu. Tidak bazir maksudnya tidak beli benda yang dia tak perlu, hanya beli benda tidak beli benda kehendak, hanya beli benda yang perlu. Benda yang dia kehendak dia tak beli, benda yang perlu dia beli. Tu bagus. Kena dididik isteri gitu. Al-thaminu, yang ke-8, kaunuha, keadaannya perempuan itu tawilatal yadi, panjang tangan dia. Maksud panjang tangan sini, suka ambil ikut suka. Ambil ikut suka. Tanpa kira ni mahal ke murah ke apa ke, ini akan menyusahkan suami dia. Nak lah sampai nak mah. Padahal suami dia tu tak mampu. Nak perak lah sampai ke sudah. Itu. At-tasi'u, dan yang ke-8 ke-9, kaunuha, keadaannya perempuan tuhibbuz zinata, menyukai ia perempuan akan perhiasan indal khuruji, ketika keluar rumah. Jadi khuruj ni ada dua. Pertama hakiki, kedua majazi. Hakiki makna keluar sungguh, majazi nufun. Dia tak keluar rumah tapi dia macam keluar rumah. Iaitu keluar rumah ni dua-duanya persamaannya dinampak oleh ajnabi. Jadi amat tidak eloklah kita ni pilih isteri yang suka letak gambar dekat
dekat media sosial tu memang sosial lah. Memang sosial lah. Sebab apa? Sebab nanti duk post omong susah juga. Jadi nanti dah berkahwin, jangan post dua benda. Yang ni lah rumah tangga, yang gambar-gambar lah. Jangan post dua benda. Pertama, kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua, kecelakaan rumah tangga. Tu tak payah post. Tak payah buat story, tak payah buat post FB, tak payah. Dia bahagia pun tak payah buat story. Dia cedera atau sakit hati pun tak payah buat story. Relax sudah. Antara dua orang yang tahu, tak ada orang lain yang tahu. Bahagia pun orang tak tahu, celaka pun orang tak tahu. Sebab dua-dua ni orang nak belaka. Dia bahagia, orang dengki. Dia celaka, orang seronok. Dua tu tak payah tunjuk ke orang. Apatah lagi isteri, tak payah tunjuk ke orang. Dah kahwin nanti tak payah tunjuk ke orang. Cukup kita nanti kalau dah kahwin, kita tunjuk gambar kita. Sudah. Dah isteri mana? Ada. Siapa? Ada. Mahal tu. Sama jugalah isteri kalau nak update status macam ni suami saya. Update suami saya. Suami sudah, tak payah gambar dia. Gambar dia simpan dah. Tunjuk gambar suami sebab laki. Laki tak apa. Laki memang kaunuha zahirah. Keadaan dia kaunuhu tu zahirah, jenis zahir. Kalau perempuan kaunuha satiran. Tu. Ni suami alhamdulillah buat ayat sikit. Alhamdulillah hari ni sudah lafaz akad nikah dengan sekali lafaz perempuan. Ni gambar stepek suami dia. Orang pun tahu dia sudah bersuami. Sudah. Ni pun gambar dalam keadaan nak cium tak cium. Odong tu. Aduh lah, parut tu orang yang ustaz tu. Ustaz. Bukannya orang bodoh ni. Kalau orang bodoh kita boleh kata lah. Ni ustaz. Jadi kalau orang yang dah selfie, banyak-banyak selfie je kerja dia. Selfie pun. Selfie tak ada masalah. Yang pun tu masalah. Dah macam-macam passion. Macam-macam posisi tu ada. Posisi makan pun nak selfie. Posisi duduk tepi laut nak selfie, letak juga. Posisi duduk dalam rumah, letak juga. Letak belakang. Dia dalam fikiran laki-laki ni boleh taswir banyak benda. Tu perempuan kena tahu. Dia boleh taswir macam-macam. Cantik ke tak? Tak cantik punya. Budak dah. Tu. Jadi tak payahlah bergambar. Bukan tak payah bergambar, tak payah push. Bergambar tak apa. Tak payah push. Tak orang nak push. Kebahagiaan tak payah nak diberitahukan. Yang Allah Ta'ala suruh beritahu ialah aku sudah kahwin, yang dinamakan walimah. Kebahagiaan tak payah push. Kita nak bagi tahu yang kita dah kahwin saja tu. Al-ashiru bermula yang ke-10-nya kaunuha, keadaannya yang perempuan tu mutallaqatan min ghairihi, ditolakkan akan dia daripada selainnya, selain daripada rajul tu. Mana suami orang lain. Dia ditolak oleh suami yang lain. Maka kita pun tidak dituntut, bahkan makruh untuk bernikah dengan dia, kata Syekh Daud Al-Fatani. Memilih seorang perempuan yang telah ditolak oleh suami, maka makruh untuk nikah dengan dia. Bukan dia minta cerai, suami yang ceraikan dia. Suami yang ceraikan dia, kemudian kita kahwin dengan dia. Itu tidak dituntut dalam syarak. Makruh lah. Kahwin itu sah, makruh itu. Habis. Ada soalan? Habis lah. Mati tak apa. Mati tu kira janda. Tu jadi walimah dan sebagainya tak payahlah tayang isteri kita. Tak payah. Dah orang lain buat tu, tak payah ikut dia. Dia biasanya bila isteri tu dia tayang dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke, dia nak kata isteri cantik tu je. Nak kata isteri cantik, isteri aku cantik ni. Kalau isteri dia udah ada agak-agak ada lah orang buh. Tak ada pun dia edit habis gambar, nampak cantik pun alhamdulillah akad nikah sekian-sekian. Jadi kita kena ada pendirian begitulah. Tak payahlah puh ke orang. Nak bagi tahu satu dunia buat apa, tak payah. Isteri kita yang bayar, kita yang bayar mahal, kita yang jumpa pak mentua dia, kita yang usaha nak tengok muka dia. Tiba-tiba murah tengok orang lain tengok murah. Ini isteri dia. Buruk juga orangnya. Buruk pun masalah, cantik pun masalah. Cantik pun orang kritik, buruk pun orang kritik. Jadi bahagia pun tak payah bagi tahu, celakaan pun tak payah bagi tahu. Yang bagi tahu kita ni sudah menikah. Cerai ke tak akan datang, itu tak payah bagi tahu. Tu. Biar orang tak tahu tak apa. Aku cerai ke tak cerai ke, tak payah bagi tahu. Dia tak akan tahu sendiri. Habis.
Masa kenduri walimah. Tunjuk je lah. Tunjuk tu je lah. Kalau sanding, okey. Kalau sanding tak ada masalah. Kecuali masalahnya bila isteri tabarruj. Itu je masalah. Jadi kalau nak bersanding, tak ada masalah, sanding lah. Tapi isteri tu relax-relax dah. Tak payahlah pakai benda-benda yang menarik perhatian ajnabi. Pakai merah-merah. Ha? Sanding, apa maksud sanding? Sanding tu duduk pengantin tu kan? Itulah. Jadi kalau dia bersanding tu di hadapan orang, janganlah berhias. Itu ya. Kalaulah sesama ahli keluarga yang mahram saja, nak berhias, hiaslah. Babading Kerandang rahimahullahu ta'ala, bila adik-adik dia ada nikah, buat bersanding dalam rumah, dia orang nak naik rumah. Bila orang nak naik rumah, dia tanya, ni siapa ni? Ni sepupu. Sepupu tak boleh masuk. Semua mahram masuk ke rumah, dia kunci pintu, selak, barulah nak bersanding lah. Tu. Itu habis. Dah lah bersanding depan orang, tak apalah tu. Lepas tu isteri pula macam orang gila. Tu. Isteri pasti cantik waktu menikah ya. Hak lain-lain tu belum tentu. Lepas tu orang pula tengok, gini ya. Tu. Pelik kat kita pun. Siapa tak boleh nak cegah benda tu. Isteri tetap kena pakai juga solekan tu. Pelik sungguh. Kita pun tak faham suami dia tu. Kena paksa ke, kena apa tak tahu. Jadi kalau esok-esok ni kita begitu juga, kita kena khabar, kena bagi tahu, tak payahlah buat gini, selesai masalah. Nak sanding lah, tak payahlah pakai hak tebal-tebal ni. Solekan ni, juru solek tak ada pun tak apa. Juru solek buat apa? Bukan nak solek apa, nak pakai mengantin punya baju je pun. Nak pakai mengantin baju mengantin pun nak solek-solek pakai tak ya. Biasa-biasa dah. Dia pakai apa yang ada pun jadi dah. Tu. Hadza bermula ini akhiru khabar ma barang mudhafu ilaih akhiru ma yassarallahu ta'ala, barang yang memudahlah. Dia patutnya dahulah yassarahullahu ta'ala, hu balik pada ma, kerana ma tu mausuliah. Ma yassarahullahu ta'ala lana, bagi kami, jam'ahu maf'ulun bih. Situ dia punya maf'ulun bih dia, tak payahlah hu. Hu tu balik pada ma dah. Jam'ahu akan menghimpunkannya ma, falillahi, maka bagi Allah jualah alhamdu, ialah puji, wathana'u, dan puji, ala kulli halin, atas setiap keadaan. Wa azkas salati wat taslimi, dan semulia-mulia, sesuci-suci selawat dan juga salam, ala sayyidina Muhammadin. Boleh tak guna as-salati wat taslim? Boleh. Dan ulama sebut as-salatu wassalam kerana nak mutabaqah dengan as-salah. As-salah dan as-salam. Asalnya sallama yusallimu taslim. Sayyidina Muhammadin, penghulu kita Nabi Muhammad, wa man walahu khairi sahbin wa alin, dan orang yang menyertai ia orang akan Nabi SAW, iaitu khairi sahbin, sebaik-baik sahabat, wa alin, dan keluarga. Wa nas'alullaha, dan memintalah oleh kami akan Allah Ta'ala, ay wafiqana, ta'wil masdar maf'ul bih kedua, bahawa memberi taufik ya Allah akan kita, li salihil a'mali, bagi amalan-amalan yang salih. Wa an ya'umma ataf ay wafiqana, dan bahawa mengumumlah ya Allah maf'ul bih naf'a hadhil karasati, akan kemanfaatan karasah ini, iaitu risalah ni lah yang kita baca ni, al-haqirati, yang hina ia karasah ni, liman hiya, bagi orang yang hiya bermula dia kurasah tu, lahu, baginya nyaman tu, minan nisa'i, daripada nisa, itu bayan bagi hu, daripada perempuan, walir rijali, dan juga laki-laki. Ni lelaki dan perempuan boleh ngaji, bukan laki saja. Kalau laki saja perempuan tak tahu, jahanam kok. Kena dua-dua tahu. Inilah yang sepatutnya ada pada kursus kahwin. Amin amin. Ay istajib du'ana. Qultu, telah berkata oleh aku, kama qala, seperti mana telah berkata oleh seorang, amutu wa yabqa kullu ma qad katabtuhu. Amutu, mati oleh aku, wa yabqa, dan kekallah, kullu ma qad katabtuhu, setiap barang yang sungguh telah tulis oleh aku akan dia akan barang, iaitu kitab. Faya laita man yaqra'u kitabi da'aliya, maka aku mengharapkan, man yaqra'u, orang yang membaca ia orang, kitabi, akan kitabku, da'ali, berdoalah ia orang tu,
lia akan aku bagi aku. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Tak ada. Tak ada laki tak ada, tapi ada sebenarnya, cuma dia tak ada. Sebab biasanya dia roliknya perempuan ni apa, laki yang pergi minang perempuan, jadi dia letak perempuan lah. Tanpa menafikan laki pun ada juga sebenarnya, tapi tak diletak. Laki pun ada. Jadi ketika khitbah itu, laki-laki boleh tengok perempuan, perempuan boleh tengok laki-laki, walaupun bersyahwat sekalipun, walaupun berkali-kali sekalipun. Tu tengok agama tu maksudnya ialah tengok agama, dia agama dua. Tamanya bukan agama dan akhlak kan. Akhlak tu apa? Wa man tardawna dinahu wa khuluquhu. Wa man tardawna, yang mana dia perempuan tu redha tengok apa perempuan tu ataupun bapa perempuan tu redha terhadap agama dia. Jadi agama sini tak mestinya dia tu aling dah. Jadi mu tengok ni dia baik dah, dia semayang, puasa bang, sesuai dengan perempuan tu berasa selesa dengan dia. Kadang-kadang contohnya, ni ada yang disebut oleh Habib Habib Al-Baqi tak silap, Habib Ali Zainal Abidin tak silap. Dia kata contoh seorang perempuan ni kaki maulid. Kaki maulid, dia pilih suami hak kaki aling. Kaki aling ni kerja duduk dengan kita tak ada dah sangat kaki maulid ni. Jadi perempuan ni asyik kalau kaki maulid ni maulid. Jadi untuk dia maulid dengan orang lain ni tak sesuai dari sudut keagamaan tardawna dinahu tu, sebab dia ni suka pergi maulid. Kalau ikutkan dia nak dapat lelaki yang suka pergi maulid sama dengan dia bukan nak kata orang lain ni huduh, orang lain ni tak reti agama, bukan. Tapi yang dia redha terhadap agama dia begitu. Orang lain pula sama juga. Orang lain dia nak contohnya orang isteri ataupun pasangan dia yang boleh bantu dia dalam dakwah dia ataupun menyampaikan ilmu dia. Tengok-tengok dapat orang yang biasa-biasa contohnya, yang tak mampu untuk membantu dia menyampaikan dakwah tersebut. Itu tidak meredai agama dia dari sudut situ. Bukan makna dia kata dia jahat, bukan nak kata dia itu berzina, bukan. Tak. Ada orang perempuan yang tolak Nabi SAW, bukan dia kata hina Nabi SAW, bukan dia kata Nabi SAW fasik ke apa, bukan. Dia tak move kan. Jadi orang lelaki ni terpaksa lah terpaksa lah berkorban demi melihat kehendak perempuan yang entah apa-apa tu. Kadang-kadang perempuan pilih entah apa-apa, tak ada cita-cita aku ni nak laki-laki hak reti ahik ke nipah ke, tak ada. Pelik kan. Dia pilih hak kerjaya dia. Kalau dia novelis. Kalau dia jenis passion menulis. Jadi itulah. Jadi kita ni hak mengaji ni, jadi pilih isteri yang boleh membantu kita untuk terus mengaji, untuk terus berdakwah dan sebagainya, bukan hak menjahanamkan lagi. Jadi para ulama dulu dia tak segan-segan menceraikan isteri dia kalau mengganggu dia dalam dunia keilmuan ni. Si bawai isteri dia bakar kitab dia habis. Sebab si bawai ni dia kerjanya kaki kitab saja, tilik kitab saja, sampai isteri dia cemburu, bakar semua kitab, tinggal satu kitab namanya Al-Kitab. Yang Al-Kitab itulah yang dicetak sampai sekarang. Lepas tu hasil daripada peristiwa tu dia pun cerai isteri dia. Tak ada apa. Ulama cerai isteri tu ada benda tu. Sama ada isteri dia masalah ataupun apa dia berlaku. Adalah benda yang berlaku. Jadi biasanya kalau suami ataupun alim ulama tu sama mencerai isteri dia tu, makna isteri dia buat hal. Bukannya dia yang buat hal isteri yang buat hal pada suami. Habis. Dah ciri-ciri memang ikut pada kita. Sebab tu agama dia anjurkan ciri-ciri yang sepatutnya kita pilih apa, supaya apa yang kita nak ciri-ciri itu taklah ngarut sangat, tidaklah sampai tahap sesat sangat. Nak benda dunia saja, cantik saja, habis. Kita nak agama juga, cantik saja, habis. Tu atas orang dia bukannya ada hak mana afdal, parah sempit ke parah luas ke, ada apa tu. Tu atas kita
Ada lagi? Halal macam mana? Okey, untuk perempuan, kalau suami, untuk perempuan, suami boleh saja mana-mana anggota untuk dia sentuh, dia lihat dan sebagainya. Dia selok ke, dia buka ke, boleh. Kalau suami ke atas isteri. Kalau isteri ke atas suami pula, dalam kitab Kifayatul Akhyar sebut, memang boleh. Tapi dari sudut kalau selok kemaluan, zakar laki-laki tu, kalau isteri ke atas suami kena minta izin. Isteri ke atas suami kena minta izin. Tu dalam kitab Kifayatul Akhyar sebut. Kena minta izin kalau isteri itu nak tengok ataupun nak buka aurat suami. Aurat tu kawasan zakar tu lah. Tak boleh semena-mena saja. Begitu. Izin tu izin. Maknanya kalau izin atau qarinah izin. Qarinah izin tu maksud dia tidak minta izin secara hakiki, tapi dah biasa dah. Gitu. Boleh ya. Tak ada masalah. Macam mana? Suami suruh pakai burda, dia tak mau pakai. Betul? Dia suami suruh pakai burda, tapi dia tak mau. Jadi sekarang ni bergantung kepada pendapat Okey, sekarang ni kalau contoh perempuan tu berpendapat bahawasanya aurat tu kecuali muka dan tapak tangan. Lepas tu isteri suami dia tu nak tutup semua. Kena ikut cakap suami. Kena ikut cakap suami tu kalau situ. Sebab apa? Sebab kalau atas pandangan yang kata muka tu bukan aurat, tapi suami nak benda tu ditutup, kena tutup lah. Tu hak suami menjaga aurat isteri. Kalau mungkin suami tu berpendapat seluruh tubuh tu aurat, ikut dia. Kena ikut dia, molek ikut dia. Kalau sudut langgar nusyuh kedak tu, wallahu a'lam, tak tahu. Nusyuh kedak tu, dia nusyuh ni bukan gitu. Dia dosa tak mesti nusyuh. Dosa isteri tak mesti nusyuh. Nusyuh ni berkaitan dengan tamkinul badan je. Keluar rumah tanpa izin suami, lepas tu isteri ajak jimat, suami ajak jimat, dia tak mau, tu ya. Hal lain-lain dosa-dosa tu dosa biasa, bukan nusyuh. Sebab nusyuh ni ialah dia menarik hak nafkah. Kalau dosa semata-mata tidak nusyuh, tidak menarik hak nafkah. Dia hanya dosa lah, tapi tidak menarik hak nafkah. Jadi nusyuh ni sikit je. Dan dia berdosa, dia umum khusus mutlak. Setiap dosa tak mesti nusyuh, tapi nusyuh mesti dosa. Keluar rumah tanpa izin suami, tak beri isteri istimtak, tak beri suami istimtak badan dia, tidak beri suami jimat, tu benda-benda tamkinul badan, maka dia jadi nusyus dan juga dosa. Tapi kalau dia tu buat benda lain yang dosa, yang tidak membabitkan tamkinul badan, tu dosa biasalah, nafkah tetap berikan. Tu ada lagi? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi setakat itulah pengajian kitab Fathul Izar wa Kashfil Asrar li awqatil harfi wa khilkatil abkar. Hurai lebih kurang. Segala yang baca ada salah silap, mohon diperbetulkan. Kalau salah baris itu betul sendiri. InsyaAllah ta'ala selepas ni akan dibaca kitab Muhimmah lah pada masa-masa akan datang di grup ni. Kita nak dulu baca dah kat Budak Inizar, tapi tak ada rakaman secara live untuk di-upload di YouTube. Maka lepas ni insya-Allah kita akan baca semula kitab Muhimmah tersebut. Tengoklah bila kita baca waktu subuh dulu di page tu. Mungkin waktu petang lah kot. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga ada manfaatnya insya-Allah ta'ala. Jadi boleh nak sign sebelum tu tutup dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.